Sekarang kita buat rumusan untuk kuliah kedua, iaitu Theoretical Thinking in Sociology atau pemikiran teoretikal dalam bidang sosiologi. Secara amnya, kita akan melalui timeline atau garis masa bermula dari Early Classical Theory hingga ke Conflict Theory, Structural Functionalism, Symbolic Interactionism dan sosiologi yang contemporary. Kita telah bermula dengan sosiologi dan permulaannya pada kurun ke-18, di mana ia mewarisi pemikiran dari zaman Enlightenment yang bermula dari kurun ke-17 sehingga kurun ke-18. Pemikiran Enlightenment adalah berkisarkan hal ehwal dalam memiliki harta peribadi, seperti yang dikatakan oleh Rousseau, ahli falsafah, dan ini juga memberi kesan kepada pemikiran Karl Marx. Jadi dalam sosiologi klasikal, watak-watak utama atau tokoh-tokoh utama adalah ahli sosiologi seperti Emile Durkheim, Karl Marx dan juga Max Weber. Kita bermula dengan Auguste Comte, seorang ahli falsafah dari Perancis yang dikenal sebagai bapa kepada bidang sosiologi, yang juga telah mencipta perkataan sosiologi ini untuk menggambarkan pendekatan beliau yang berunsur saintifik terhadap penambahbaikan masyarakat. Pada zaman yang sama, terdapat juga pemikiran dari ahli falsafah dan juga sosiologi seperti Herbert Spencer, yang kita mungkin sering dikaitkan dengan Charles Darwin, di mana mereka percaya tentang survival of the fittest, atau mereka yang paling kuatlah yang akan kekal di dalam masyarakat. Dan mereka juga percaya bahawa pemikiran sebegini boleh diaplikasikan kepada tujuan atau cara untuk memastikan bahawa sesebuah masyarakat itu akan kekal berterusan. Jadi ini dikatakan perspektif structural functionalism yang mempercayai bahawa semua aspek atau institusi sosial yang wujud di dalam sesebuah masyarakat itu perlu mempunyai fungsi tersendiri agar ia dapat memainkan peranan untuk mengekalkan masyarakat dengan cara yang stabil. Kita akan lihat banyak influence atau pemikiran yang berkesan kepada ahli sosiologi. Contohnya Georg Simmel yang menulis mengenai bagaimanakah budaya, struktur sosial, bandar dan juga ekonomi bergerak bersama-sama untuk memastikan sesebuah masyarakat itu boleh kekal. Yang paling terkenal semestinya Karl Marx, seorang ahli falsafah dari Jerman dan juga ahli ekonomi, merupakan antara orang yang pertama yang telah mengenal pasti masyarakat sebagai sesebuah sistem yang merangkumi perhubungan sosial, perhubungan dari segi pemilikan harta atau ekonomi, kapitalisme dan juga production atau proses pembuatan produk sebagai social forces atau sesuatu yang memberikan impact sosial kepada individu. Kepercayaannya adalah bahawa semua sejarah kehidupan manusia adalah dibentuk oleh pemilikan harta di antara mereka yang menjadi tuan punya harta tersebut dan juga mereka yang menjual keringat mereka kepada tuan punya harta. Maka dengan itu mereka menjadi pekerja. Jadi terdapatnya pemilik dan juga pekerja. Ini menjadikan mereka terbahagi kepada dua kelas sosial, iaitu kelas pemilik atau bourgeois dan juga kelas pekerja, iaitu proletariat. Ini akan membawa kepada konflik kerana pekerja akan menyedari bahawa mereka sering dipergunakan demi pemilik ini mencapai lebih banyak profit atau keuntungan. Dan apabila ini terjadi, para pekerja akan bersama-sama untuk cuba bangkit dan membawa kepada social change atau perubahan sosial, di mana mereka cuba
memperbaiki keadaan pekerjaan mereka. Seterusnya, kita ada Emil Durkheim yang juga mewarisi pemikiran dari Auguste Comte yang baru kita sebut tadi, juga seorang ahli sosiologi dari Perancis yang sangat mengambil berat terhadap persoalan kajian tentang hubung kait di antara individu dan masyarakat, serta apa yang kita panggil social cohesion atau kesepaduan sosial. Dan untuk Durkheim, beliau sangatlah berminat untuk mengetahui bagaimanakah kesepaduan ini boleh dicapai melalui perhubungan di antara institusi sosial dan juga individu yang terkandung di dalamnya. Jadi untuk Durkheim, beliau telah menggariskan dua jenis solidariti yang mewujudkan kepada kesepaduan sosial ini, iaitu mechanical solidarity dan juga organic solidarity. Mechanical adalah jenis solidariti yang kita biasa lihat di antara komuniti yang kecil seperti kampung, di mana kemungkinan kebanyakan orang kampung ini mempunyai pekerjaan yang sama, maka mereka juga mempunyai kepercayaan dan nilai yang sama. Itulah yang membuat mereka boleh berganding bahu. Manakala dalam masyarakat urban atau yang telah berpindah ke bandar untuk mencari pekerjaan pada zaman Industrial Revolution yang pertama, solidariti yang mereka punyai adalah solidariti jenis organik atau organic solidarity, di mana lebih terdapatnya division of labour atau pembahagian tugas secara specialization. Jadi semua orang mempunyai tugas tersendiri dan saling memerlukan antara satu sama lain. Seterusnya, kita sampai kepada Max Weber, seorang ahli sejarah, ekonomi dan sosiologi dari Jerman yang banyak mewarisi idea-idea dari Karl Marx dan juga telah membahaskan dan memurnikan sesetengah idea tersebut. Jadi, berbanding dengan Karl Marx, Weber tidak percaya bahawa manusia hanya terbahagi mengikut kelas sosial, di mana kelas sosial adalah sesuatu kelas atau kelompok manusia yang didefinisikan berdasarkan pemilikan harta, sama ada kita ni bourgeois atau proletariat, pemilik harta atau pekerja. Weber percaya kepada wujudnya dua lagi dasar untuk masyarakat ini dibahagikan, dan dua lagi dasar atau kelompok ini adalah status dan juga parti, di mana status merujuk kepada tempat kita di dalam masyarakat dan parti pula adalah apabila manusia berganding bahu untuk mewujudkan sesuatu gerakan sosial. Seterusnya, kita menuju ke arah teori konflik pula. Teori konflik adalah apabila kita melihat masyarakat sebagai ruang pertarungan untuk sumber terhad. Di sini akan terbentuk kekuasaan apabila sesetengah pihak menguasai akses kepada sumber terhad. Teori ini amat menyerupai teori Marx yang telah mengilhamkan perspektif ini. Untuk teori konflik, mereka mempercayai bahawa perubahan sosial adalah sesuatu yang baik kerana boleh menumpaskan penumpuan kuasa oleh setengah pihak, contohnya pekerja dengan pemilik harta dalam sistem kapitalis. Untuk Marx, beliau ingin membawa kepada perubahan sosial, manakala untuk Weber, beliau sekadar ingin memahami tujuan untuk tingkah laku individu. Jadi, Frankfurt School juga ditubuhkan untuk memberi lensa kritikal terhadap struktur masyarakat dengan mempertikaikan asas material yang terserap di dalamnya. Kesemua di atas adalah sosiologi Eropah yang terbentuk dari pengaruh Enlightenment. Menuju ke arah sosiologi Amerika Syarikat pula, kefahamannya adalah lebih kepada melihat masyarakat sebagai sistem holistik yang bersepadu, di mana anggota-anggotanya perlu saling bekerjasama untuk mencapai ketahanan. Ini juga dicapai
melalui norma dan nilai yang dikongsi melalui proses sosialisasi. Untuk Parsons, terdapatnya 4 fungsi yang perlu dimainkan oleh institusi sosial, iaitu AGIL. A. Adaptasi. G. Goal attainment atau mencapai goal atau matlamat. I. Integrasi. Dan L. yang merujuk kepada latency atau pengekalan dalam sistem. Seterusnya, kita menuju pula ke arah symbolic interactionism, di mana ia adalah perspektif yang bersandarkan maksud di sebalik kelakuan manusia sebagai individu. Meskipun manusia ada melalui proses sosialisasi atau asuhan, namun mereka dapat menginterpretasi maksud yang berlainan dan mengubah cara simbol digunakan dalam aktiviti seharian. Ini membawa kita ke perspektif sosiologi yang lebih kontemporari, di mana ia juga mewarisi pemikiran yang berunsurkan individu dan tidak begitu tertumpu kepada sistem sosial. Maka, topik-topik yang difokuskan adalah seperti keluarga, gerakan sosial, perubahan sosial, konsep kendiri, kemiskinan, perpaduan mahupun konflik. Perspektifnya termasuklah social interactionism oleh Mead, symbolic interactionism oleh Blumer, phenomenology oleh Husserl dan ethnomethodology oleh Garfinkel dan Sikora. Giddens pula berbicara bahawa kita belum memasuki alaf baru yang dilabel sebagai postmodernity. Sesetengah ahli teori mengatakan bahawa kita telah mencapai era selepas modernity, iaitu postmodernity. Dan oleh kerana postmodern social theory ini mendakwa bahawa kesemua batas sosial dapat diatasi, ini mungkin memberi cabaran kepada sosiologi. Tetapi perbahasan ini membuktikan bahawa meskipun terdapatnya sesetengah masyarakat yang mungkin telah melangkaui tahap ini, terdapat juga masyarakat yang masih dalam proses modernisasi. Jadi, hujah bahawa sosiologi dicabar oleh postmodern social theory telah disangkal. Dengan itu, kita menjurus kepada topik seterusnya, iaitu stratifikasi